Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam tajuk reka bentuk dan teknologi untuk tahun 4. Untuk kali ini kita akan belajar satu lagi tajuk, iaitu kita akan sentuh untuk unit yang ketiga. Unit yang ketiga iaitu pengenalan kepada teknologi. Sama dengan Cikgu Fendi. Kita akan kupas apa yang kita akan belajar untuk pengenalan kepada teknologi. Sebelum kita masuk lebih dalam ataupun lebih lanjut kepada topik ini, kita kena tahu apa itu teknologi. Teknologi mempunyai banyak maksud. Mempunyai banyak maksud. Teknologi itu sendiri berasal daripada perkataan ataupun daripada Greek, iaitu teknologia. Apa maksud dia? Dia terdiri daripada dua perkataan, iaitu teknik, iaitu seni, kemahiran dan rekaan, dan satu lagi ialah logia ataupun pembelajaran dan kajian. Ini teknologia, mana dia berasal daripada Greek. Di dalam Kamus Dewan edisi yang keempat, teknologi ini telah ditakrifkan ataupun bermaksud aktiviti atau kajian menggunakan pengetahuan sains untuk tujuan praktis di dalam industri, di dalam pertanian, perubatan, perniagaan dan lain-lain. Jadi kita tengok apakah jenis-jenis ataupun apakah bentuk-bentuk teknologi yang ada di sekitar kita, di sekeliling kita. Yang pertama ialah teknologi peralatan. Apa itu teknologi peralatan? Teknologi peralatan ini ialah penciptaan dan penggunaan gabungan mesin ringkas dan mesin komplet supaya tugasan menjadi lebih cepat. Macam mana tu? Jadi kita tengok contoh. Mana dia kita boleh gunakan. Contoh tu ialah pemutar skru. Jadi sekarang kita dah ada pemutar skru yang menggunakan mesin komplet, menggunakan tenaga bateri ataupun tenaga elektrik. Jadi dapat mengurangkan dan dapat mempercepatkan tugasan kita berbanding dengan pemutar skru, iaitu konvensional, pemutar skru biasa. Seterusnya yang kedua, kita tengok jenis teknologi yang kedua, iaitu teknologi makanan. Apa yang terdapat dalam teknologi makanan? Di dalam teknologi makanan, dia menggunakan sains dan kejuruteraan. Dia gabung sains dan kejuruteraan untuk penghasilan, pemprosesan, pengagihan, penyediaan dan penggunaan makanan. Macam mana tu? Jadi benda ni ialah dia merangkumi semasa kita nak pilih bahan mentah, macam mana kita nak kawal kualiti makanan yang hendak diproses, proses penyelenggaraan alatan dan menghasilkan makanan baharu. Sebagai contoh, kita tengok
Roti. Kamu nampak roti, makanan tu mana dia menggunakan teknologi supaya makanan yang dihasilkan lebih tahan lama lah. Lebih tahan lama, lebih berkualiti berbanding dengan kaedah penyediaan yang konvensional. Okey, seterusnya kita tengok yang ketiga, iaitu teknologi komunikasi. Okey, bila sebut komunikasi, kita dah dapat bayangkan apakah komunikasi. Komunikasi ini ialah perhubungan. Okey, jadi perhubungan ialah cara ataupun kaedah kita menghantar maklumat atau data dari satu tempat ke tempat yang lain. Okey, contoh dia menggunakan telefon, komputer, menggunakan email, dan macam-macam lagi Okey, sebagai contoh, yang mana kita menggunakan satu alat komunikasi yang diberi nama Bluetooth headset. Okey, apa fungsi dia? Okey, Bluetooth headset ni ialah kita boleh membuat percakapan tanpa melibatkan wayar, tanpa melibatkan kita pegang telefon kita. Mana dia menggunakan kaedah Bluetooth. Jadi kita boleh bercakap sambil membuat kerja lain seperti memandu kereta lah. Okey, itu yang ketiga. Okey, yang keempat. Okey, teknologi yang keempat ialah teknologi kejuruteraan. Okey, apa yang terkandung dalam teknologi kejuruteraan ni? Okey, teknologi kejuruteraan ialah ilmu mengkaji sumber alam. Ilmu mengkaji sumber alam dan menukarkannya menjadikan peralatan, produk, mesin dan tenaga. Okey, dalam ilmu ataupun teknologi kejuruteraan ni, dia terbagi kepada banyak jenis sebenarnya. Okey, jadi sebagai contoh ialah kejuruteraan mekanikal, kejuruteraan elektrik, kejuruteraan elektronik, kejuruteraan mekatronik, kimia, sumber, bahan dan pelbagai lagi banyak sangat kejuruteraan di dalam dunia ni. Okey, jadi kita tengok satu contoh kejuruteraan, iaitu lukisan kejuruteraan menggunakan komputer. Okey, kalau kita biasa tengok ataupun kita biasa dengar lah, biasanya lukisan kejuruteraan ni diajar ataupun dipelajari oleh abang dan kakak kita bila mereka dah memasuki tingkatan 4. Dia menggunakan pensel dan peralatan kejuruteraan lah. Jadi teknologi dalam menggunakan komputer, mana dia lukisan kejuruteraan dapat dihasilkan, dapat dibina menggunakan komputer. Okey, yang kedua ialah dari segi mekatronik. Okey, apa itu mekatronik sebenarnya? Okey, mekatronik ni lebih kepada robotik, lebih kepada robot-robot programming, lebih kepada programming. Mana dia program dimasukkan ke dalam kalau kita panggil board, kita panggil board ataupun papan litar, dan melalui sistem atau softwarenya kita dapat melakukan pergerakan ataupun melakukan perbuatan pergerakan. Okey, yang ketiga ialah dari segi kejuruteraan kimia.
Okey, kimia mana dia? Segi kimia ni banyaklah sebenarnya. Kimia ubat apa. Okey, seterusnya. Seterusnya ialah kejuruteraan perubatan. Ini ialah salah satu teknologi yang memang sangat-sangat berguna. Okey, jadi reka bentuk dan aplikasi teknologi dalam perubatan supaya masalah-masalah kesihatan dapat diatasi. Masalah kesihatan ni dapat diatasi, dapat dipermudahkan, dicegah melalui gabungan bidang sains, biologi dan kejuruteraan. Okey, jadi dengan adanya teknologi perubatan ni, maka perkhidmatan kesihatan para pesakit serta kualiti hidup kita, individu dan masyarakat dapat ditambah baik. Okey, sebagai contoh, kita tengok ini ialah elektrodiagram. Okey, apa fungsi dia? Mana dia kesihatan kita dia dapat tunjukkan lah. Dia print melalui gerak, dia dapat tunjukkan. Okey, yang kedua ialah dari segi pembedahan yang moden, menggunakan robotik. Okey, pembedahan yang mikro, yang halus-halus dapat digunakan robot. Okey, yang ketiga ialah MRI. Okey, apa itu MRI? MRI ini ialah kita sebut dengan nama scan, CT scan, iaitu scan menyeluruh. Di sini dapat scan, biasanya scan otak MRI, dia masuk dalam lorong tu. Okey, seterusnya ialah teknologi yang keenam, iaitu pembinaan. Okey, pembinaan. Kalau dahulu kala orang membina rumah, dia menggunakan kaedah lama, batu bata tu. Batu bata tu dengan tenaga manusia. Jadi dengan adanya teknologi ni, dia dapat meningkatkan kualiti dan keselamatan suatu bangunan. Okey, jadi dengan ada teknologi ini juga, dia dapat menyimatkan kos, masa dan bangunan lebih selesa, lebih kukuh dan mampu tahan bencana alam. Jadi dengan ada teknologi ini, rumah ataupun bangunan lebih selamat. Lebih selamat. Okey, apa contohnya? Okey, contoh yang pertama ialah penggunaan sistem IBS. IBS. Okey, apa itu IBS? Okey, IBS ni ialah interbreak system. Mana dia? Dia menggunakan benda-benda yang lebih ringan, lebih mudah untuk kita bina, dan masa menyiapkan bangunan menjadi lebih singkat. Okey. Yang kedua ialah teknologi pembinaan rumah menggunakan kontena. Jadi dengan adanya ilmu dalam pembinaan ni, teknologi dalam pembinaan, kontena boleh dijadikan rumah, boleh dijadikan tempat untuk didiami. Okey, seterusnya yang ketujuh ialah teknologi pembuatan. Okey, teknologi pembuatan ialah kaedah menghasilkan produk menggunakan tangan atau mesin. Kalau kita tengok di kilang lah, terutama pembuatan ni. Okey, jadi dengan adanya mesin, produk yang dihasilkan lebih cepat, lebih pantas, serta kualitinya lebih terjamin, lebih
berkualiti, lebih berkualiti. Okey, sebagai contoh, okey, sistem automasi digunakan untuk menghasilkan produk. Macam pembinaan kereta, banyak menggunakan robot, menggunakan robot supaya hasilnya lebih cepat, lebih kemas, dan lebih cantik. Okey, yang ke-8 ialah teknologi pengangkutan. Okey, dalam pengangkutan, okey, kalau kita ingat orang dulu-dulu, orang dulu-dulu dia menggunakan beca, menggunakan motor, basikal. Okey, jadi pengangkutan untuk yang terkini, yang telah dinaik taraf menggunakan teknologi, dia telah dinaik taraf, sebab dia merujuk kepada pengangkutan. Okey, dan kenderaan yang dihasilkan lebih selamat, mesra alam, dan masa menjadi lebih singkat. Okey, contoh dia ialah kereta dan kereta api elektrik. Okey, sekarang dengan adanya pengangkutan terkini, kereta pun dah di upgrade, telah dinaik taraf menjadi lebih laju, lebih cantik. Dan kereta api pun, kalau kita tengok kereta api, dah ada kereta api laju, kita untuk membawa penumpang, jadi dia lebih alam. Okey, itu saja untuk topik kita kali ini. Sekian, terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi dalam topik-topik yang akan datang. Jangan lupa, jika nota ini berguna kepada semua, bolehlah subscribe channel Cikgu Fendi. Okey, semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.